Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmi bil khair. Amma ba'd. Muka surat 328. Okey, terus. Mereka tidak jemu dan tidak pernah penat. Jadi di antara sifat yang dimiliki oleh malaikat ini, tidak ada perasaan jemu dan penat. Apa sahaja amalan, perbuatan, kerja buat yang mereka lakukan, tidak ada perasaan sedikit pun jemu dan juga penat. Jadi oleh kerana itu ternafilah dakwaan ataupun anggapan bila seseorang melakukan sesuatu amalan, perbuatan, malaikat ni dia penat, letih nak tulis sesuatu amalan. Contohnya hadis yang viral beberapa bulan lepas dan sehingga sekarang ni pun masih dibaca lagi di meja-meja penceramah, disampaikan oleh ustaz-ustaz. Bahkan amalan ini sebahagian daripada ustaz memberi ijazah pula kepada orang lain. Suatu yang disebut sebagai suatu selawat, yang mana bila kita baca selawat ini, penat 70 orang malaikat penat nak tulis. Jadi kita tengok hadis yang dibaca itu bertentanganlah dengan sifat yang semula jadi dijadikan oleh Allah Ta'ala, yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dibuat apa pun tak penat. Sehingga ada di kalangan malaikat ni yang pikul arash. Pikul arash tu sampai kiamat. Bukan kata pikul arash ni lebih berat, lebih sukar, lebih sulit daripada menulis, mencatat pahala yang dilakukan oleh manusia. Pikul arash lagi berat. Jadi hadis yang dimaksudkan di hadis yang dibaca itu ialah Haddatsana Ahmad bin Rashdin, Haddatsana Ahmad bin Rishdin qala haddatsana Hani bin Mutawakkil qala haddatsana Muawiyah bin Salih an Ja'far bin Muhammadin an Akrimah an Ibn Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahluhu at'aba 70 katiban alfa sabahin. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diriwayatkan, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapan semoga Allah membalas kepada penghulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi pihak kami apa yang layak untuk baginda akan memenatkan 70 malaikat dia mencatat amalan selama 1000 hari. 1000 hari tu penat letih malaikat tulis. Apa selawat tu? Jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahluhu. Baca tu banyak-banyak kali, malaikat penat tulis. Yang pertama, hadis ni kita tengok bercanggah dengan kedudukan dan kekuatan malaikat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis ini pula disebut dengan lafaz tamrid. Dikatakan, maknanya suatu lafaz meragukan. Kalau orang yang mengaji hadis, kalau hukiya ataupun qila, ruwiya, ini lafaz-lafaz yang menunjukkan lafaz tamrid, maknanya lafaz tamrid ni sakit, lafaz yang memberi suatu isyarat bahawa hadis itu tidak sahih, yang perlu kepada orang yang mendengarnya mengambil perhatian supaya perkara ini tidak sewenangnya ataupun semudah-mudahnya disandarkan kepada Nabi SAW. Hadis ini turut diriwayatkan oleh At-Tabrani juga di dalam Mu'jam Al-Kabir. Hadis yang ke-11,509.
Ibnu Syahin di dalam kitab Targhib Al-Fadail, mana hadis yang ke-15. Ibnu Nuaim di dalam Hilyatul Awliya, hadis yang ke-3938. Juga di dalam Akhbar Asbahan, hadis yang ke-1589 dan 1819. Khatib Al-Baghdadi di dalam Tarikh Al-Baghdad, hadis yang ke-4441. Kesemuanya daripada jalur, daripada jalan, daripada Hani bin Al-Mutawakkil, daripada Muawiyah bin Abi bin Saleh, daripada Ja'far bin Muhammad, daripada Ikrimah, daripada Ibnu Abbas. Hadis ini berdasarkan kepada kajian para ulama hadis, dia adalah merupakan hadis yang gharib. Hadis yang gharib ini adalah salah satu nama hadis-hadis yang dhaif. Hadis-hadis yang lemah. Ia hanya wujud daripada riwayat Hani bin Al-Mutawakkil sahaja. Imam Tabrani menyebutkan selepas membawa hadis ini. Imam Tabrani selepas dia riwayatkan hadis ini, dia kata, lam yarwi hadzal haditha an Ikrimah illa Ja'far bin Muhammad. Tidak meriwayatkan hadis ini daripada Ikrimah melainkan Ja'far bin Muhammad, wala an Ja'farin illa Muawiyah bin Saleh, dan tidak daripada Ja'far melainkan Muawiyah bin Saleh. Tafarrada bihi Hani ibnu Mutawakkil, maknanya Hani al-Mutawakkil tafarrud. Apa makna tafarrud? Maknanya bersendirian. Kalau hadis, sesuatu hadis itu sahih, bukan seorang yang meriwayatkan, dia berbagai-bagai jalur, tidak bersendirian di dalam meriwayatkan hadis. Sebab hadis-hadis ini memang nak disebarkan, ulama akan menyebarkan. Sudah tentu bila nak disebarkan, berlakulah beberapa riwayat, beberapa jalur. Dia bersendirian di dalam riwayat ini. Muawiyah bin Abi Saleh, Hani al-Mutawakkil, bersendirian di dalam riwayatnya. Kata Abu Nu'aim di dalam Hilyatul Awliya, hadza hadisun gharibun min hadisin Ikrimata wa Ja'farin wa Muawiyah tafarrada bihi Hani ibnu Mutawakkil. Ini beberapa ulama menyebut hadis ini adalah hadis yang gharib. Oleh itu penting untuk mengetahui siapakah Hani bin Al-Mutawakkil. Jadi ulama hadis bahas pula siapa Hani, nama seorang perawi yang meriwayatkan hadis yang kita bacakan tadi, namanya Hani Al-Mutawakkil. Dan apakah statusnya di sisi para ulama? Abi Hatim Al-Razi berkata, aku bertemu dengan beliau, iaitu Hani, tetapi aku tidak mendengar hadis daripadanya. Ini dipanggil lafaz-lafaz tajrih, lafaz-lafaz mengkritik seseorang perawi. Aku bertemu dengan dia, aku tak ambil satu pun hadis daripada dia. Ini disebut oleh Ibnu Abi Hatim di dalam kitabnya Al-Jarh wa Ta'dil, jilid yang ke-9, muka surat 102. Dan di dalam Lisan Al-Mizan, Ibnu Hajar menukilkan Abu Hatim berkata, aku bertemu dengannya tetapi tidak menulis hadis daripadanya. Jilid yang ke-8, muka surat 321. Ibnu Hibban menyatakan bahawa dia banyak meriwayatkan riwayat yang mungkar. Tadi Hani Al-Mutawakkil tadi meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar dan tidak boleh berhujah dengannya. Jadi Lisanul Mizan, jilid yang ke-8, muka surat 320. Oleh itu, bagaimana dengan status hadis ini? Status hadis ini adalah dhaif jiddan, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Albani dalam Silsilatil Hadis Ad-Dhaifah, hadis yang ke-1077, dan juga menyebutkan di dalam bab yang lain hadis ini adalah mungkar, hadis yang nombor hadis 5109. Ini kerana Hani seorang tersangat lemah, seorang yang tersangat lemah dan bersendirian pula meriwayatkan hadis ini. Kesimpulannya, hadis yang kita bacakan tadi, yang penat malaikat tulis tu, hadis ni tuan-tuan pun rasa dapat kan dalam WhatsApp, dalam Facebook kan. Kan orang kita ni dia suka share, baguslah tu bila dia dapat satu maklumat yang dia rasa boleh kongsi dengan orang. Semoga dengan perkongsian tersebut dia dapat pahala kalau orang beramai. Kan dia termasuk di dalam apa dia perintah Nabi, wa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa wajru man amila biha wala yanqusu min ujurihim syai'a.
Barang siapa yang mensunnahkan suatu kebaikan. Apa maksud mensunnahkan? Mencontohi sesuatu kebaikan, baginya dapat pahala, dan orang yang beramal dengannya. Hak dia bagi tadi, dia tunjuk dia dapat pahala. Hak orang beramal dengan apa amalan kebaikan, tunjuk ajar dia, sunnah yang disampaikan, sesuatu maklumat yang baik disampaikan, berterusanlah pahala itu akan diperolehi. Jadi orang kita memang dia sukalah bila dia tahu hadis itu. Maknanya Nabi kata seseorang yang menunjukkan sesuatu kebaikan, dia pun dapat pahala juga. Orang buat dia dapat, orang buat dia dapat. Cuma di dalam kita nak kongsi dengan orang ni, kita kena terlebih dahulu bedah siasat. Kita nilai, kita tengok dulu teliti hadis itu, sama ada dia sahih ataupun tidak. Jadi kesimpulannya, hadis ini tersangat lemah dan tidak boleh disebarkan kecuali untuk mengetahui tentang kelemahannya. Menjadi kebiasaan para ulama hadis, dia tak akan sebar hadis-hadis yang lemah kecuali dengan syarat. Contohnya dia syarat cara bentuk bacaan dengan tamrid. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia baca juga di khalayak ramai, di atas tujuan dia nak bagi tahu hadis ni lemah. Sebab apa? Sebab perawi yang meriwayatkan hadis ni nama sekian-sekian. Kalau jumpa di dalam riwayat-riwayat yang lain, hadis-hadis yang lain, perawi yang sama, maka hadis itu ditolak. Sebab tu ada kadang-kadang orang muskil, kalau tak sahih, kenapa ada dalam kitab hadis? Kenapa ulama meriwayatkan? Ulama meriwayatkan, dia ada tujuan dan maksud dia ada sebab dia. Hadis ini tersangat lemah dan tidak boleh disebarkan kecuali untuk memberitahu tentang kelemahannya. Tidak juga untuk fadail amal kerana terlalu lemah. Hadis yang lemah boleh untuk fadail, kelebihan-kelebihan amalan. Tetapi kalau terlalu lemah tak boleh. Bukannya dhaif yang ringan. Wallahu a'lam. Tadi berkaitan dengan status hadis tadi. Okey, terus. Malaikat sentiasa melakukan ibadah, ketaatan dan juga melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa rasa jemu dan tanpa rasa penat. Perkara tersebut tidak berlaku kepada manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun." Maksudnya, mereka beribadat malam dan siang dengan tidak berhenti-henti. Jadi dia kata tidak sebagaimana manusia. Sebab apa dia kata tidak sebagaimana manusia? Memanglah sifat, keadaan, kedudukan, kemampuan manusia dan malaikat ni sangat-sangat berbeza. Manusia ni dia buat sesuatu ibadat, dia ada satu perasaan. Perasaan apa? Kadang letih, penat, mengantuk, yang memerlukan kepada rehat. Bila dia lapar, dia kena makan. Dia dahaga, dia kena minum. Malaikat ni buat ibadah macam mana pun tak ada perasaan lapar, dahaga, penat. Dan ada di kalangan malaikat yang qiyam, berdiri tu bila berapa masa berdiri tu? Berapa jam? Sampai kiamat. Hadut tasbih pun sama, rokok pun sama sampai kiamat. Tak ada perasaan penat ataupun letih. Mereka beribadat pada Allah Ta'ala siang, malam dan siang tanpa henti-henti. Tak berhenti-berhenti. Kalau kita manusia lah kan, kalau kita ni sebagai manusia melakukan sesuatu ibadat tanpa henti ni, ada letih tak? Ada perasaan letih tak? Berdiri daripada sembahyang Isya tadi, sembahyang Isya kita buat qiyam mulai ni dia boleh buat kita tidur dulu ataupun terus kita sambung kan. Boleh tak kita qiyam tanpa henti sampai ke subuh? Jam-jam layang. Orang mayang tarawih pun sekejap pun kita rasa penat kan. Biasa kalau mayang di sekolah kita ni, kita lantik pelajar-pelajar tahfiz untuk jadi imam. Biasa pelajar tahfiz ni dia baca panjang lah sebab dia hafal Quran. Itu pun baca selai dua lay pun kita rasa letih, penat. Dia di belakang tu mulalah, makmum di belakang tu buat-buat batuk lah. Supaya apa? Isyarat supaya imam cepat rokok. Kejap je mayang pun. Tetapi malaikat ni kalau berdiri panjang, rokok pun panjang, bertasbih berzikir tanpa henti. Macam mana? Nak menunjukkan keadaan kejadian mereka sangat luar biasa nak dibandingkan dengan manusia. Sebab tu kita kata hadis tadi di sudut, sebelum kita bahas berdasarkan kepada kajian para ulama, mungkin kita tahu dah hadis ni sangat lemah. Mana boleh malaikat catat pahala ibadat orang dalam keadaan dia penat. Memang dia ditugaskan untuk mencatat segala amalan ibadah yang dilakukan oleh manusia. Dan ibadah manusia ni memang kalau kita tengok, seorang boleh berhenti. Contohnya kita berhenti, orang lain buat.
Dalam masa 24 jam, sentiasa dia orang buat ibadah. Contohnya tawaf. Tawaf di Mekah kan? Ada tak masa tertentu, masa-masa tertentu ada kosong? Ruang di Masjidil Haram tu, tak ada orang tawaf, ada tak? Oh, kita ke Mekah nak datang, bangun pukul 2 pagi lah, orang tak apa ramai. Pukul 3 pagi kan, orang tidur semua ni. Kita pun nak bangun pukul 3 pagi, 2 pagi. Kita pergi tawaf ada orang? Bukan kata ada orang, bahkan lebih ramai daripada siang lagi. Jadi kita ambil contoh tentang tawaf saja. Duk tawaf 24 jam tu. Macam mana malaikat tulis tu? Kalau nak main akal. Malaikat tak tertulis lah kalau ikut nisbahkan kekuatan malaikat sama dengan manusia. Tetapi kekuatan malaikat dia bukan sebagaimana manusia, dia luar biasa. Kejadian dia itu pelik. Maknanya ajaib. Berbeza sangat-sangat dengan kejadian manusia. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa taala. Fa in istakbaru fallazina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Maksudnya, oleh itu kalau mereka tetap ingkar dengan angkuhnya daripada mematuhi perintah Allah dan mengisahkannya, maka tidaklah menjejaskan kebesaran Tuhan. Kerana malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tetap bertasbih kepadanya pada waktu malam dan siang dengan tidak mereka merasa jemu. Manusia ni kalau seorang pun tak nak sembah Allah Ta'ala. Tak nak sembah ni sebab apa? Sebab sombong, takbur. Sebab tu dia kata fa inistakbaru, bila mereka sombong, takbur, angkuh. Orang yang tak nak sembah Allah Ta'ala, tak nak sembahyang, puasa, zakat, haji dan ibadah-ibadah yang Allah Ta'ala suruh ni kerana sombong. Ada perasaan sombong, angkuh, dia besar diri. Dia samsing. Samsing lah kita terjemah. Dia samsing dengan Allah Ta'ala sehingga dia tak nak buat ibadat. Jadi Allah kata, kalau ada orang daripada kumpulan manusia ni tak nak beribadah kepada Allah kerana sombong, tak ada heran pun. Sebab di sana ada makhluk sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sentiasa beribadat. Jadi kalau manusia tak sembah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak heran. Kerana di sana ada makhluk yang sentiasa beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau malaikat pun, semua makhluk pun tak sembah Allah Ta'ala, kedudukan Allah Ta'ala pun sama juga, tak berkurangan. Kalau semua sembah, adakah naik martabat Allah? Tak naik juga. Sentiasa tinggi, sentiasa mulia, sentiasa agung Allah Ta'ala ni. Sama ada semua orang sembah dia ataupun semua orang tak sembah dia. Kehebatan Allah Ta'ala tidak berganjak, tidak berlaku kemerosotan, tidak akan kurang sekali-kali. Jadi kita, oleh kerana itu, bila Allah Ta'ala kita sembah dia pun dia tak dapat manfaat, tak sembah pun dia tak dapat manfaat. Sebab apa kita sembah? Kita sembah untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Untuk kebaikan, kepentingan kita sendiri, iaitu makhluk Allah Ta'ala sendiri, bukan untuk kepentingan Allah. Allah Ta'ala tidak mengambil manfaat daripada apa yang dia jadikan. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala terkaya daripada sekalian alam. Apa makna terkaya? Maknanya tidak berhajat kepada alam. Apa makna alam? Alam ma siwallah. Selain daripada Allah semua alam. Jadi Allah Ta'ala tak ambil manfaat daripada alam. Sebab alam itu makhluk. Allah Ta'ala tak ambil manfaat daripada makhluk. Okey, terus. Tempat tinggal malaikat. Malaikat ni tinggal di mana? Terus. Tempat tinggal malaikat adalah di langit. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, takadu as-samawati yatafattarna min fawqihim wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardh ala inna Allaha huwal ghafurur rahim. Maksudnya, alam langit nyaris pecah dari sebelah atasnya kerana ngeri dan takutnya kepada kemurkaan Allah terhadap penduduk bumi yang lupakan kebesaran Allah sehingga menyeleweng dari jalan yang benar. Dan malaikat bertasbih dengan memuji Tuhannya serta memohon ampun bagi makhluk-makhluk yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi hebatnya jadi hamba Allah Ta'ala yang beriman ini, dosa dan kesalahan kita di samping kita sendiri diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa supaya bertaubat. Tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu semua wahai orang yang beriman. Jadi hebatnya dari Allah Ta'ala jadikan kita ni sebagai orang Islam yang beriman. Yang pertama, kalau kita buat salah, Allah Ta'ala bagi peluang untuk kita bertaubat.
Dengan taubat itu Allah Ta'ala ampun segala dosa-dosa yang dilakukan. Yang keduanya, diminta ampun oleh orang Islam yang lain. Sebab itu ada doa kan, Rabbighfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Doa untuk diri kita, kedua ibu bapa kita dan seluruh orang yang beriman. Maknanya orang beriman ini kehebatannya orang lain tolong doa untuk dia. Pertamanya tadi dia doa sendiri untuk kebaikan dia dan untuk dia dihapus dosa oleh Allah. Yang keduanya orang lain tolong doa untuk dia. Sama ada kita masih hidup, orang doa untuk kita, ataupun kita dah mati besok. Al ahya'i minhum wal amwat. Sama ada manusia yang beriman itu masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Yang ketiga, malaikat juga turut berdoa kepada Allah untuk kebaikan orang beriman. Untung jadi orang beriman ni. Berbagai-bagai pihak yang merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala berdoa untuk kebaikan mereka. Dan kita tengok, tuan-tuan perasan tak kalau biasa baca Quran kan, Allah Taala bila penghujung ayat Ghafurur Rahim, bila Allah Taala ampun, mesti ada perkataan Rahim. Bila Allah Ta'ala ampun, dia sayang pula orang yang diampun, yang melakukan dosa. Kita paling tinggi, kita maafkan kesalahan orang. Okey, kosong-kosong lebih lagi pada hari raya kan. Okey, minta maaf lah, kosong-kosong salah. Belum tentu kita sayang kepada dia setelah kita memaafkan kesalahan dia. Kita pun minta maaf dengan orang, dia maafkan. Selepas dia maaf tu dia sayang. Belum tentu dia sayang. Tapi Allah, selepas dia maaf, dia ampun dosa-dosa yang kita buat kepada dia, dia sayang pula. Tengok Allah. Sebab itu Allah Ta'ala mukhalafah. Dan tuan-tuan perasan tak lagi, kalau baca Quran, aqimussalah wa atuz zakah. Ni dua ni biasa kita jumpa. Dirikan sembahyang, tunaikan zakat. Sembahyang hubungan kita dengan Allah. Zakat hubungan sesama manusia. Maknanya tak boleh kita duk tumpu buat ibadatnya jadi tok lebay je. Duduk dah tikau semayang je, tanpa bergaul dengan masyarakat, memasyarakatkan diri kita dengan orang, gotong royong, bantu-membantu, ambil berat tentang jiran, tetangga, saudara mara, sahabat handai. Hablum minan nas, Allah Ta'ala sebut. Bila sebut zakat, semayang zakat, semayang hubungan dengan Allah, zakat hubungan sesama manusia. Bagaimana Allah Ta'ala nak mengikatkan kita dengan dia dan juga dengan sesama manusia. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Manusia dicampak kehinaan di mana sahaja mereka berada, kecuali dengan mereka mengadakan hubungan dengan Allah dan juga hubungan sesama manusia. Dalam ayat ini pula kita akan selalu jumpa bila Allah Ta'ala maaf, dia ampun seseorang, dia sayang pula kepada hamba-hambanya yang telah bertaubat kepada Allah. Jadi tunggu apa lagi? Bila kita buat dosa, bertaubatlah kepada Allah Ta'ala. Kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam semua melakukan dosa dan kesalahan. Sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah. Inni atubu ila Allah fi yawmin wa lailah mi'atan marrah. Nabi SAW bersabda, aku bertaubat kepada Allah siang dan malam 100 kali. Dalam keadaan Rasulullah tak ada dosa maksum, dia bertaubat 100 kali. Dan Aisyah pernah menyebut kepada Rasulullah, hadis yang selalu kita baca, bila Rasulullah semayang dia berdiri lama kan, sampai tegang betis dia dan tumit dia pecah. Tumit dia pecah, luka. Aisyah kata, laqad ghufirta ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, andai kata fardu takdir, andai kata kamu buat dosa yang dulu-dulu, yang lepas-lepas, Allah Ta'ala ampun semua. Dan andai kata kamu buat dosa yang akan datang, semua Allah Ta'ala ampun segala dosa-dosa kamu. Kenapa pulung sangat kamu buat ibadat ni sampai luka tu tumit kamu pecah, hatta tawaramat qadamahu, sehingga luka pecah tumit kaki dia. Kenapa buat ibadat pulung sangat? Dia kata apa? Jawapan Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha, afala akunu abdan syakura. Adakah tidak aku ini mahu menjadikan diri aku ni hamba yang bersyukur? Memanglah dosa Allah Ta'ala ampun, tetapi bagaimana nak melahirkan kesyukuran, terima kasih terhadap nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Nikmat kan terlalu banyak. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu nak menghitung nikmat Allah Ta'ala, tak boleh nak kira, tak boleh nak bilang, terlalu banyak. Dan setiap nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, diwajibkan kepada kita melahirkan kesyukuran.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Okey, terus. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan malaikat sebagai makhluk yang berada di sisinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun." Maksudnya, oleh itu kalau mereka tetap ingkar dengan angkuhnya daripada mematuhi perintah Allah dan mengisahkannya, maka tidaklah menjejaskan kebesaran Tuhan. Kerana malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tetap bertasbih kepadanya pada waktu malam dan siang dengan tidak mereka merasa jemu. Okey, terus. Mereka turun ke bumi bagi melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan kepada mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Wa ma kana rabbuka nasiya." Maksudnya, dan berkatalah malaikat, kami tidak turun dari semasa ke semasa melainkan dengan perintah Tuhanmu, wahai Muhammad. Dialah jua yang menguasai serta mentadbirkan apa yang di hadapan kita dan apa yang di belakang kita, serta apa yang di antara itu, dan tidaklah Tuhanmu itu luput. Jadi Nabi SAW pernah suatu masa, suatu ketika Nabi rasa sedih. Bila lama tak turun wahyu, Nabi sedih lah. Orang kafir pula main isu ni. Orang tak tengok malaikat Jibril pun dah tak sayang kepada Muhammad. Mana duk turun bagi wahyu? Nabi bila dapat tekanan macam tu, dia jadi susah hati. Dia manusia, ada perasaan. Tak lama selepas tu, baru datang malaikat Jibril bawa wahyu kepada Nabi. Lalu malaikat Jibril ditanya oleh Nabi SAW, kenapa lama tak jumpa dengan aku ni? Tak suka dengan Nabi ke? Kenapa tak datang selalu sebagaimana biasa? Lalu malaikat Jibril jawab, kami ni nak turun bertemu dengan kamu, nak turun ke langit, nak membawa wahyu berdasarkan kepada arahan, perintah. Bukan sesuka hati boleh turun, rasa nak turun, rasa nak bawa wahyu. Tak. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka ni melakukan sesuatu perbuatan, tindakan, sesuatu kerja berdasarkan kepada arahan. Sebab itu, Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama berapa tahun? 23 tahun kan? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Setiap ayat Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril ini semua arahan. Sebab tu dalam ayat ni kata kami tak boleh nak turun melainkan datangnya arahan daripada Allah. Sebab malaikat ni jenis taat. Sebab itu juga hadirin sekalian, Allah Ta'ala suruh jaga syurga neraka ni malaikat. Bukan suruh manusia jaga penghuni-penghuni syurga ataupun penghuni neraka. Contohnya penghuni neraka. Bila malaikat belasah penghuni neraka tu, ada yang jenis siksaan yang jenis potong lidah, ada yang disebat dengan cemeti sampai terbelah kepala, ada yang diberi makan buah zakum, ada yang dibakar kulit, bakar tumbuh lagi, bakar lagi. Kullama nadijat juluduhum baldannahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Setiap kali bakar menjerit-jerit manusia ni kan, hangus, musnah kulit yang pertama, habis, datang kulit yang kedua, kulit yang ketiga, begitulah berikutnya. Bila Allah Ta'ala suruh seksa manusia, walaupun dah menjerit, meraung dalam neraka, dah bertobat, memang dah kena teruk bertobat. Atas dunia tak nak bertobat. Malaikat meneruskan siksaannya tanpa henti. Kalau kita kesian, ya, kesian lah dia minta maaf ni, minta ampun lah, tak buat dah. Malaikat teruskan siksa sampai bila-bila. Kalau orang kafir tu tak tanpa henti lah, khalidina fiha abada. Sebab malaikat ni jenis cekal, malaikat ni jenis tak kesian. Kita ada perasaan kesian, dan dia jenis kuat. Kalau belasah sungguh. Kalau yang jenis pukul 7 petala bumi, 7 petala bumi turun ke bawah, menjerit ke, kamu nak meraung ke, nak bertaubat, nak minta maaf, dia tak ada kesian. Sebab ini arahan. Sebab itu Allah ajar kita di dalam surah apa dia? Dalam surah An-Nur tu, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Bila sebat orang yang melakukan kesalahan ni, jangan ada perasaan belah kasihan di dalam melaksanakan hukum Allah. Wala ta'khudh bihi ma ra'fatun fi dinillah. Jangan ada sedikit pun perasaan kesian bila melaksanakan hukum Allah. Sebab apa? Orang tu bila dia lawan, dia ada tak perasaan kesian?
kesian pada diri sendiri. Kalau buat takut kena seksa, kena rotan, kena azab kubur, kena masuk neraka. Dia rasa perasaan, ada tak perasaan dia dalam diri dia ketika dia nak buat maksiat? Tak ada perasaan tu. Kalau ada perasaan tu, taubat lahum, dia takkan buat maksiat. Sebab kesan daripada maksiat yang dia lakukan, dia akan diseksa dalam kubur, diseksa dalam neraka. Dia tak ada perasaan tu. Jadi Allah kata, kalau sebab orang berzina ni jangan ada perasaan kesian ketika kamu melaksanakan hukum Allah. Perasaan itu kena buang. Nak ada perasaan kesian macam sekarang ni. Tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong di antara satu sama lain, buat kebaikan, bantu orang, tu suruh kesian. Tapi bila kita dilantik menjadi orang yang menghukum, menyebat orang yang melakukan kesalahan, maka tidak boleh ada perasaan kesian. Jadi malaikat tidak ada perasaan kesian. Tuan-tuan pernah tengok video di Saudi bila dijatuhkan hukuman pancung? Tengok tak? Orang menangis merauk kan. Dia tak kira tarik pedang dia tu, ini hukuman. Dia pancung tu steady je. Tak ada perasaan memek muka susah hati ke kesian kan? Tak ada. Ini hukum Allah. Dia tarik dia pancung tu, putus kepala. Nak sedih tak? Dia tak sedih. Macam kita mesti sedih kan? Nak pancung orang ni, menyebabkan orang sengsara. Bukan saja terpisah kepala daripada badan, terpisahnya dari seorang individu daripada ahli keluarganya, sahabat handainya, jiran tetangganya, sebab dia mati. Tak boleh ada ketika melaksanakan hukum Allah ini perasaan kesian. Sebab yang mana lebih penting antara perasaan kita ataupun menjunjung tinggi perintah Allah? Hak mana lebih besar? Menjunjung tinggi perintah Allah. Sebab itu dalam Al-Quran menyebut, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh mana-mana orang lelaki yang beriman kepada Allah dan juga orang perempuan yang beriman kepada Allah, bila Allah Ta'ala telah tetap suatu hukum, undang-undang, peraturan, dia pilih undang-undang yang lain. Bila Allah Ta'ala kata tak ada ubah. Kita ni duk main kona-kona lagi. Hukum Allah ni dikenal sami'na wa ata'na. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Maksudnya, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.